كمسك الختام عليكم حبابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي وربي العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام، فلا تسقموني بطول الجفا، ومنوا بوصل ولو في المنام، أموت وأحيا على حبكم، وحبي لديكم وعزي بكم، وراحة روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دوام. فلا عشت إن كان قلبي سكان إلى البعد عن أهله والوطن، ومن حبهم في الحشا قد قطن، وخامر مني جميع العظام. عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبايب وفك القيود، فربي رحيم كريم ودود يجود. سلام سلام كمسك الختام عليكم حبابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي وربي العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل
محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا عند الباب الرابع. Dan telah kita berhenti pada bab yang keempat. عند قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan orang yang syirik kepada Allah, dan Allah mengampunkan segala dosa lain kecuali syirik kepada Allah. وعنون الشيخ رحمه الله هذا الباب بالخوف من الشرك. Dan dia telah menuliskan bab ini dengan tajuk takutnya daripada melakukan syirik. فالشيخ رحمه الله تعالى يخاف على الأمة الوقوع في الشرك. Maka Syekh, iaitu penulis ni rahimahumullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, beliau takut ke atas umat untuk mereka itu terjerumus, tergelumang dalam syirik. نعم. ثم استدل ببعض هذه الآيات منها الآية التي قد قرأناها قبل قليل. Dan beliau, Syekh penulis, telah mengambil dalil daripada beberapa ayat untuk menunjukkan ketakutan akan terjerumus kepada syirik. Antara ayatnya yang telah kita bacakan tadi. واستدل بقول الله تبارك وتعالى على لسان الخليل إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Dan Syekh juga telah mengambil dalil daripada ayat Quran yang disebutkan melalui lisan Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah aku dan keluarga aku itu berada aman dekat tempat muka bumi ini, dan jauhkanlah kami daripada menyembah selain daripada Engkau. والأصنام جمع صنم. Dan berhala itu dalam bahasa Arab, asnam itu adalah kalimah jamak bagi perkataan salam, iaitu berhala juga. وهو كل ما يصنم إليه أي يقصد إليه بالعبادة وكان على صورة إنسان أو حيوان أو شيء مجسم. Jadi berhala ini adalah setiap benda yang dimaksudkan kejadian tersebut untuk menyembah kepada dia, sama ada dalam bentuk haiwan atau manusia atau benda yang objek seperti itu. نعم. ثم استدل بالحديث عن Kemudian النبي صلى الله عليه وسلم dan kemudian Syekh telah mengambil dalil daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Kata baginda SAW, perkara yang paling aku takut kepada kamu adalah syirik yang kecil. ولكن تنبه لهذا الحديث لم يقول الشرك الأكبر قال الشرك الأصغر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر لم يقول الشرك الأكبر. Jadi beri perhatian, Nabi SAW dalam hadis ini tidak menceritakan mengenai syirik yang besar, iaitu menyekutukan kepada Allah. Akan tapi Nabi mengatakan, aku takut kepada kamu akan melakukan syirik yang kecil. فقيل يا رسول الله وما الشرك الأصغر. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah dia syirik yang kecil itu? فقال صلى الله عليه وسلم هو الرياء. Maka berkata baginda SAW, syirik yang kecil itu adalah riak. رواه أحمد في مسنده بسند حسن. Seperti riwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. إذن فلم يتخوف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأكبر ولكن تخاف علينا من الشرك الأصغر. Jadi baginda SAW tidak takut akan umatnya untuk terjerumus kepada syirik yang besar, namun yang lebih ditakuti oleh baginda SAW akan umatnya apabila mereka melakukan syirik yang kecil, iaitu riak. لماذا؟ لأن الشرك الأصغر وهو الرياء كثير من الناس لا يتنبه له. Kenapa? Kerana syirik yang kecil ini, iaitu riak, ramai orang tidak mengambil peduli tentangnya. وهو أن يقصد الإنسان بعبادته الثناء من ألسنة الناس أو عطاءهم أو محبتهم أو تعظيمهم إلى غير ذلك.
Jadi apakah yang dimaksudkan riak tersebut? Iaitu apabila seseorang melakukan suatu ibadah namun tujuannya bukan kerana Allah tapi ingin mendapatkan perhatian manusia, sama ada daripada pujiannya atau pemberiannya, penganggurannya dan lain-lain lagi. فهذا الرياء الأصغر لا أو الشرك الأصغر لا يخرجه من الإسلام. Dan syirik yang kecil ini, iaitu riak, dia tidak akan mengeluarkan seseorang daripada Islam. ففاعله مسلم مؤمن. Yang melakukan riak ini masih lagi tergolong daripada golongan orang Islam dan beriman. ولكنه ارتكب معصية وخطيئة فيستغفر منها. Akan tetapi orang yang melakukan riak ini, dia telah melakukan kesalahan, telah melakukan kemaksiatan ke atas dia untuk bertaubat. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله فهذا فقد دخل النار. Daripada Ibnu Mas'ud diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berdoa kepada Allah, kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut masuk dalam api neraka. وفي صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. عن جابر. Daripada Sayyidina Jabir ada meriwayatkan bahawasanya barang siapa yang berjumpa dengan Allah, iaitu meninggal dalam keadaan dia itu tidak syirik kepada Allah, maka dia masuk dalam syurga. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia melakukan syirik kepada Allah, maka dia masuk dalam api neraka. نعم. فظاهر هذا الباب من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. Maka secara zahir, tampak zahirnya daripada bab ini yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ومن شرح كتابه من الشيوخ الذين هم على فكره وعلى مذهبه. dan apa yang disyarahkan oleh masyayikh-masyayikh yang berada sejalan dengan pemikirannya itu, كالشيخ ابن باز والشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين وغيرهم قالوا في هذا الباب يخبرنا الله تعالى عن خطر الشرك وعظم عقوبته وإنه لا يغفر ولا ينجو منه العبد بخلاف ما دونه من الذنوب والمعاصي. seperti Syekh Ibn bin Baz wal Fauzan selainnya, mereka mensyarahkan dengan mengatakan bab ini ingin menunjukkan kepada kita tentang bahayanya syirik tersebut dan نعم وإنه لا يغفر. dan sesungguhnya perbuatan tersebut tidak akan diampunkan dosa oleh Allah akan si pelakunya. ولا ينجو منه العبد في الآخرة. Dan orang yang melakukannya tidak akan berjaya dekat akhirat nanti. بخلاف ما دونه من الذنوب والمعاصي فقد يغفر الله سبحانه وتعالى لذلك العبد. Berbeza dengan dosa-dosa yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan pelakunya. قالوا ولهذا دعا النبي إبراهيم ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Kerana ini Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam telah berdoa kepada Allah buat diri beliau dan juga anak-anak beliau supaya dijauhkan daripada penyembahan kepada berhala. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah diharamkan kepadanya syurga dan jalan baginya atau dia punya masa depan adalah ke dalam api neraka. ثم قسموا الشرك إلى قسمين. شراح الكتاب الذين ذكرناهم قسموا الشرك إلى قسمين. Kemudian para masyayikh mereka yang telah mensyarahkan kitab ini, mereka telah membahagikan syirik ini kepada dua bahagian. نعم فقالوا شرك أكبر وهو مخرج عن الملة يعني يكون الإنسان به كافر مخلد في النار إذا مات. Bahagian pertama syirik akbar, iaitu perbuatan syirik yang akan mengeluarkan seorang daripada agama Islam. وشرك أصغر غير مخرج للملة ولكنه محبط للثواب وهو الرياء. Dan syirik kedua yang kecil, iaitu yang tidak akan mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, namun perbuatan atau pelakunya akan hilang pahala seperti riak dan sebagainya. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه
Beriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya وابن خزيمة في صحيحه dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم علينا فقال daripada Mahmud bin Labid bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam pernah keluar kepada kami dan berkata, يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. wahai manusia, hati-hatilah kamu daripada melakukan syirik yang kecil. قالوا أي قال الصحابة الذين سمعوا وما شرك السرائر يا رسول الله. Dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dia syirik yang kecil itu? قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. Yaitu syirik yang kecil itu apabila seseorang itu bangun mendirikan solat dan dia memperindahkan solat itu khusus untuk orang-orang melihatnya supaya orang memuji dan sebagainya, maka itu adalah syirik yang kecil. إذن الرياء معروف Jadi riya itu perkara yang kita sudah ketahui. ولا خلاف في هذا. Tidak ada permasalahan tentang tersebut. ولكن الآن سنناقش ما المقصود عند أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالشرك الأكبر. Jadi sekarang kita akan memperbahaskan apa yang difahami atau disimpulkan oleh pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan makna syirik besar هل tersebut. يوجد شرك أكبر في المسلمين؟ Adakah terdapat syirik yang besar dalam kalangan umat Islam? هل يعبد المسلمون الأصنام؟ Adakah orang-orang Islam menyembah akan berhala? هل يشركون مع الله إلها آخر؟ Adakah mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain? حتى يتخوف علينا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب الخوف من الشرك. Sehingga mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini takut akan kita sehingga menuliskan satu bab berkenaan ketakutan untuk menjauhi daripada syirik. فتعالوا بنا إلى بعض كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فنرى ما المقصود بالشرك الذي يريده هنا. Jadi mari kita lihat beberapa kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kita melihat apakah definisi syirik besar di sisi beliau. له رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب له رسالة اسمها نواقض الإسلام العشرة. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia ada beberapa kitab yang kecil yang dinamakan Nawaqidul Islam, ada 10 perkara. نعم فذكر 10 أسباب يخرج بها الإنسان من الإسلام إلى الشرك والكفر فيكون مخلد في النار والعياذ بالله. Maka dalam kitab tersebut yang kecil tersebut dia membicarakan ada 10 poin, 10 perkara yang bila mana seorang Islam melakukannya akan mengeluarkan daripada Islam dan kekal dalam api neraka. فذكر من هذه المسائل من هذه الأسباب العشرة الاستغاثة والتوسل إلى الله تعالى بالأنبياء والأولياء. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia menggolongkan daripada 10 perkara yang keluarkan seorang daripada Islam itu adalah bertawassul dan istighasah dengan anbiya wa solihin. نعم وصالح. Ada solihin. نعم فلو توسل أحدنا مثلا بنبي أو استغاث بنبي أو ولي أو صالح فهو قد أشرك فعلى هذا لو مات ولم يتب من هذا الشرك استحق النار. هذا على رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب. Jadi pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalaulah ada seorang insan dia bertawassul atau beristighasah dengan Nabi dan seumpamanya, kemudian sebelum dia meninggal dia tidak bertaubat kepada Allah, maka orang tersebut tergolong daripada golongan orang yang keluar daripada Islam. العجيب أنه في هذا الكتاب يقول ماذا؟ يقول أن هذا الأمر الاستغاثة والتوسل بالأنبياء والصالحين كفر بالإجماع وهذه دعوة باطلة لم يقوم الإجماع على كفر من استغاث أو توسل بالأنبياء أو الأولياء. هذا خطأ من الشيخ رحمه الله تعالى. Yang lebih menghairankan dalam risalahnya tersebut, beliau mengatakan bersyirik tawassul dengan para anbiya dan istighasah ini merupakan kufur secara ijma'. Sedangkan pada hakikatnya pengkufuran kepada orang yang bertawassul ini bukan ijma' dan ini kesalahan yang dilakukan oleh Syekh rahimahumullah ta'ala. فقد ألف كثير من الحفاظ في الحديث بعض المؤلفات في جواز التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره من الأنبياء والأولياء أحياء وأمواتا وممن أجاز هذا
شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أجاز الاستغاثة والتوسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، فكيف يقول هذا بالإجماع؟ هذا خطأ من الشيخ. Banyak daripada ulama hadis, para hufaz yang telah mencapai kedudukan tinggi dalam ilmu hadis telah menulis kitab untuk memperbolehkan seseorang bertawasul dan beristighasah dengan Nabi ketika Nabi hidup atau telah meninggal. Dan daripada golongan yang menuliskan tentang kebolehan tersebut adalah Syekh Ibn Taymiyah. Dalam kitab Majmu' Fatawanya telah menuliskan bahawa boleh untuk seseorang tersebut bertawasul dengan Nabi SAW ketika Nabi hidup atau Nabi telah meninggal. Jadi bagaimana dia boleh mengatakan ijma' sedangkan ada ulama lain memperbolehkan bertawasul dengan Nabi ketika hidup dan juga ketika meninggal. بل وهذا العلامة الإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الدر النضيد في شرح كلمة التوحيد أجاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبغيره أحياء وأمواتا. Dan Imam Syawkani, seorang hafiz, dalam kitabnya الدر النضيد في شرح كلمة التوحيد Al-Durrun Nadid fi Syarh Kalimat Tauhid telah membenarkan atau membolehkan bertawasul dengan Nabi SAW ketika Nabi hidup atau setelah Nabi meninggal. نعم بل ومعشر أهل السنة والجماعة من السادة الأشاعرة والماتريدية أرباب المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم يجيزون التوسل والاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين أحياء وأمواتا. Dan kesemua ulama ahli sunnah wal jamaah yang mengikut aliran Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang mengikut mazhab arba'ah Asy-Syafi'iyah wal Hambali, Maliki dan Hanafi, mereka memperbolehkan untuk bertawasul dengan Nabi, dengan para awliya, para solihin ketika mereka hidup dan juga ketika mereka telah meninggal. بل نجد أن تلميذ الشيخ ابن تيمية وهو ابن مفلح في كتابه شرح الفروع قال وجائز التوسل بصالح وجائز التوسل بصالح، لم يقل في حال حياته ولا في مماته، فجاءوا الشراح قالوا الإطلاق يدل على حالة الحياة وعلى حالة الوفاة بعد ذلك. Dan anak muridnya Syekh Ibn Taymiyah, Ibn al-Muflih, شرح الفروع, dalam kitabnya Syarhul Furu' telah mengatakan jaiz, diperbolehkan untuk bertawassul dengan orang solihin. Maka kata ulama yang datang selepasnya, bila mana seorang ulama dia mengumumkan lafaznya, maka tidak ada orang boleh menghususkan sama ada setelah meninggal atau ketika hidup. Bermakna kedua waktu tersebut boleh. Bertawassul ketika hidup boleh, setelah meninggal pun boleh. بل وسئل الإمام أحمد بن حنبل Ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس به. ditanya bolehkah kita ini bertawassul dengan Nabi SAW, maka dijawab oleh Imam Ahmad, maka tidak ada masalah perkara tersebut. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى عندما سئل ما مذهبك فقال مذهبي مذهب أحمد بن حنبل. إذن فإمام أحمد بن حنبل يجيز، ثم يأتي ويقول بالإجماع هذا كفر. كيف هذا كفر بالإجماع وإمامك الذي تقتدي به يقول هذا جائز؟ كيف يكون إجماع؟ Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini ketika ditanya, wahai Syekh, engkau ni mengikut aliran siapa? Dia mengatakan, aku ni mengikut aliran Ahmad bin Hanbal. Ini gurunya memperbolehkan untuk bertawasul. Bagaimana nanti datang anak muridnya mengatakan secara ijma', sepakat ulama' mengatakan tidak boleh, sedangkan gurunya sendiri memperbolehkan bertawasul dengan orang awliya, solihin, anbiya ketika hidup atau setelah mati. ومن أراد التأكد من هذا الكلام فهذه المسألة مذكورة في مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله، موجودة مطبوعة، ارجع إلى أسئلة وسئل رحمه الله عن التوسل، فستجد هذه المسألة مذكورة كما ذكرت لك. Barang siapa yang ingin untuk orang kata apa, nak ambil tahu lagi lebih dalam atau nak tengok ini betul atau tidak, boleh rujuk kitab Masail Imam Ahmad yang dikumpulkan oleh anaknya Abdullah pada perkataan atau pada bab Su'ila fi Tawassul. Dalam kitab tersebut disebutkan seperti mana yang telah disebutkan oleh Habib tadi.
نعم. ومن أراد التأكد إن شاء الله تبارك وتعالى لو أحد مثلا تشكك في هذا الكلام الذي نذكره فأراد أصل الكتاب سنأتي به إن شاء الله في الدرس القادم ونريكم إياه. Barang siapa ingatkan pentakkidan atau dia merasa ragu betul ke Habib cakap ini dan sebagainya, insya-Allah kelas yang akan datang bulan depan kami akan bawakan kitabnya dan akan tunjukkan kepada antum ianya terdapat dalam kitab seperti yang disebutkan tadi. هذا إذا طلب أحدكم فإن لم يطلب خلاص. Ini sekiranya ada yang meminta. Kalau tak ada minta, semua percaya masih sekal tidak ada إذن masalah. فقوله أنه كفر بالإجماع هذا خطأ ينبغي علينا أن نصححه. Jadi perkataannya ini, perbuatan ini, tawasul ini merupakan kufur dengan ijma' adalah kesalahan, perlu untuk kita memperbetulkannya. ويقول في رسالة له أخرى كتاب آخر تفسير كلمة التوحيد. Dalam kitabnya lain, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab tafsir Risalah Tauhid mengatakan, فمن استغاث بغيره تعالى فقد كفر. barang siapa yang beristighasah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang memanggil Rasulullah dengan menggunakan ya Rasulullah atau malaikat ya Jibril, maka perbuatan ini menggunakan ya ini iaitu memanggil secara terus ini merupakan perbuatan yang kufur dan dia telah keluar daripada Islam, dan golongan seperti inilah yang diperangi oleh Rasulullah, kata Syekh dalam beberapa kitabnya. ولهذا الخطأ الموجود عنده رحمه الله تعالى Dan kesalahan yang ada pada beliau Syekh rahimahullah taala, نجده كفر حتى علماء الإسلام كلهم في عصره. dia kerana kefahaman yang ada pada pemikirannya sehingga dia telah mengkafirkan hampir ke semua ulama yang ada pada zamannya. قال وإن كان فيه من العلم والزهادة والعبادة إلا أنهم لا يعلمون شرك الربوبية وشرك الألوهية فهم يقعون في الشرك والعياذ بالله فهم مشركون. العلماء والقضاة من باب أولى غيرهم. Dia mengatakan walaupun ulama-ulama tersebut ada ilmu, ada zuhud, namun mereka tidak mengambil peduli tentang syirik rububiyah dengan uluhiyah ini, menyebabkan mereka mereka menjadi kufur. Itu adalah berkenaan dengan qadhi dan ulama-ulama, apatah lagi dengan orang biasa yang lainnya. بل ومن عجائبه رحمه الله Dan daripada keajaiban yang ada pada beliau, ومن أموره التي يستغرب منها الإنسان yang menyebabkan orang rasa pelik atau orang rasa hairan, نجده يقول kita mendapati dia mengatakan كما في الدرر السنية في الفتاوى النجدية dalam kitab Durrar Arsaniyah fi Fatawa Najdiyah, يقول إني أنا منذ أن ولدت إلى هذه اللحظة وهو كبير في السن لا أعلم معنى لا إله إلا الله لا أعرف معنى لا إله إلا الله. dia mengatakan daripada aku dilahirkan sehingga aku berada pada usia ini, ketika dia sedang besar, aku tidak mengetahui dengan sempurna makna kalimah la ilaha illallah. قبل أن يؤتيني الله هذا الخير يعني كأنه شيء نزل عليه هكذا ففهمه معنى لا إله إلا الله. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada aku kefahaman ini, iaitu seolah-olah Allah memberikan kepada dia satu ilham dan sebagainya sehingga dia memaham kalimah la ilaha illallah seperti dia faham sekarang ini. بل ويقول بل ولا أحد من علماء العارض يعني نجد ما حواليها من علماء العارض ولا مشايخ أحد يعلم معنى لا إله إلا الله حقيقة معنى وهم علماء. Dan dia mengatakan dan tidak ada seorang pun daripada ulama, daripada kawasan Najd itu mengetahui hakikat makna la ilaha illallah, biarpun mereka itu ulama. ومن أيام النبي ما حد يعلم لا إله إلا الله إلا عصر محمد بن عبد الوهاب. Habib kata, jadi daripada zaman Nabi tak ada orang yang tahu makna la ilaha illallah kecuali Muhammad bin Wahab. هو يتكلم الآن فين؟ يتكلم في أرض الحجاز. Dia bercakap sekarang ketika dia berada pada bumi Hijaz. يعني الدرعية والعينية هذه بجانب مكة والمدينة يعني ما في لا حد لا مكة والمدينة مهبط الوحي ومهبط الرسالة ما حد يعلم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. Yang ni tempatnya itu dekat dengan Mekah dan Madinah. Kalamnya itu, percakapannya seolah-olah tidak ada langsung orang yang faham kalimah la ilaha illallah kecuali dia. Biarpun Mekah dan Madinah tempat turunnya wahyu. إيش رأيكم في هذا الكلام؟ Apa pendapat antum pada pendapat ini? هل هذا الكلام يدخل في عقل عاقل؟ Adakah perbuatannya itu boleh diterima oleh akal yang elok? من بعد زمن الصحابة إلى تقريبا يمكن
1200 سنة ما حد يعلم معنى لا إله إلا الله حتى جاء محمد بن عبد الوهاب يعلم Daripada الناس. zaman sahabat radhiyallahu taala anhum sampai zaman itu mungkin lebih kurang 1200 tahun lebih tidak ada orang yang mengetahui makna la ilaha illallah kecuali dia. وين جهاد الصحابة؟ Di manakah jihadnya para وين sahabat? الحفاظ والعلماء في الأمة؟ Kalau begini pendapatnya bagaimana? وين Atau di حفاظ manakah القرآن في الأمة؟ hufaz ulama dan hufaz pada Quran? هذا كله ما حد هذا كله. Adakah mereka semua tidak mengetahui makna la ilaha illallah? بل يقول Malah dia mengatakan lagi, ومن ادعى شوف عاد يقول ومن ادعى أنه يعلم معنى لا إله إلا الله قبل مجيء هذا الخير إلي فهو كاذب. dia mengatakan barang siapa yang mendakwa dia mengetahui makna la ilaha illallah selain daripada yang aku diberikan ilham ini atau kebaikan ini, maka dia merupakan seorang penipu. ولهذا سنجد لأن هذا الفكر الآن خاطئ. Kerana pemikiran yang salah ini, سنجد الآن الشوشو حقه هذا حفيده يكفر أهل الحجاز وأهل مصر وأهل العراق وأهل الشام كلهم يقول كفار. هذا cucunya itu semua, هذا عبد الرحمن cucunya itu Abdul Rahman, dia mengkafirkan ke semua ulama Hijaz, Syam, Mesir dan lain-lain lagi. يقول في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد يشرح كلام جده هذا. Dia berkata dalam kitabnya Fathul Majid syarah kalimat tauhid. نعم. Risalah tauhid. شرح كتاب نفس الكتاب. Kitab tauhid merupakan kitab datuknya itu. هذا الشرح لا أنا آتي لكم به من تلك الكتب ألخص لكم وأرويكم مواقع الصح ومواقع الخطأ فيها. Kitab yang saya bicarakan kepada antum ini adalah beberapa kitab yang saya mensimpulkannya dan mengatakan kepada kamu sehingga diberitahu ada kesalahan di kitab ini dan kitab ini. يقول ماذا في كتابه فتح المجيد؟ اسمع. Apa yang dikatakan oleh cucunya Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Fathul Majid tersebut? إذا عرفت أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون التوحيد. Kalaulah engkau mengetahui bahawa kebanyakan ulama pada muka bumi ini tidak mengetahui makna tauhid. مش الناس العاديين لا علماء الأمصار يعني الشام والعراق واليمن والحجاز والمغرب والمشرق وبلاد الملايا وهذا كلهم لا يعرفون معنى كلمة التوحيد. Bukan orang biasa, tapi dia mengatakan ulama ul amsar, ulama pada zaman tersebut daripada Syam, daripada Iraq, daripada Mesir, daripada tanah Melayu, semua tidak mengetahui makna tauhid. طيب يعرفون ماذا إذن؟ Jadi apakah yang mereka mengetahui? قال يعرفون ما أقر به المشركون عقيدة المشركين يعرفون هذه نفس عقيدة المشركين هذيك هي عندهم موجودة. Dia mengatakan yang mereka ketahui atau mereka imani, mereka pegangi tersebut merupakan akidah kaum musyrikin. Seperti mana kaum musyrikin pegang, i'tikad, percaya, seperti itulah mereka semua percaya. طيب ماذا يترتب على هذا؟ Jadi sekarang kalau kamu berkata sedemikian, Gala. apa yang tersusun dari perkataan kamu tersebut? قال فأهل مصر كفار أهل مصر كلهم كفار لأنهم يعبدون أحمد البدوي. Jadi dia mengatakan ahli Mesir itu, orang Mesir itu semuanya kafir. Kenapa? Kerana mereka itu seolah menyembah kepada Syekh Ahmad Al-Badawi. كيف يعبدون أحمد البدوي؟ Bagaimanakah mereka menyembah Ahmad Al-Badawi? يصلون ركعتين لأحمد البدوي ولا إيش؟ Adakah mereka pergi ketika menziarah solat 2 rakaat kepada Ahmad Al-Badawi? سمعتم محر في مصر يصلي لأحمد البدوي ركعتين؟ Adakah kamu pernah mendengar ada orang Mesir yang pergi menziarah Syekh Ahmad Badawi, dia solat pada makamnya? سمعتم محر في مصر يصلي صلاة الظهر لأحمد البدوي؟ Adakah kamu pernah mendengar orang Mesir solat duha untuk Ahmad Al-Badawi? ما سمعنا أحد. Kita tidak pernah mendengar sedemikian. قال لأنهم يتوسلون ويستغيثون بأحمد البدوي. Jadi yang diperkatakan dia adalah kerana mereka orang Mesir ini, mereka bertawassul, mereka beristighasah dengan Syekh Ahmad Al-Badawi. فلأنهم يتوسلون بأحمد البدوي إذن جميع أهل مصر ذولا كلهم ما يعرفون معنى لا إله إلا الله فهم كفار. Jadi hanya kerana mereka bertawassul kepada Syekh Ahmad Al-Badawi, maka semua ahli Mesir ini tergolong dari pergolongan orang keluar daripada Islam kufar. تعرفون خطر هذا الكلام إيش معناه؟ Faham tak apakah dia kesalahan daripada percakapan ini? القاهرة فقط القاهرة في مصر فيها 25 مليون. Dekat tempat nama Qairah, dekat Mesir itu
25 مليون. Ada 25 million orang duduk kat situ. يمكن جزء. تقريبا كما ماليزيا كلها في داخل القاهرة وما حواليها. Yakni kapasiti orang itu seolah satu Malaysia. Kapasitinya itu berada pada Kairah sahaja. هذه غير الإسكندرية Itu belum lagi وغير Iskandaria. طنطا Belum lagi penduduk dekat وغير Tontok. المنيا Belum lagi penduduk dekat وغير Minia. بقية هذه مصر. كم مليون هذا كله؟ Belum lagi negeri-negeri lain. Dekat Mesir saja ada berapa juta orang yang hidup dekat situ. فهم بعقيدة أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب كفار لأنهم يتوسلون بأحمد البدوي. Jadi pada pemikiran atau kepercayaan Syekh Muhammad bin Wahab dan pengikutnya, mereka semua tersebut keluar daripada Islam dan merupakan kufar. ولم يستثنوا أحد من الكفر إلا من وافقهم وتبع مذهبهم وفكرهم قالوا هذا مسلم. أما البقية كلهم كفار. Mereka tidak mengecualikan seseorang pun daripada kekufuran kecuali yang ikut akan fahaman mereka. Mereka itu Muslim. Selain daripada mereka semuanya orang kafir. يعني علماء الأزهر هذول كلهم الآن هذول ايش عندهم؟ علماء الأزهر هذول كلهم من علماء حفاظ القرآن وحفاظ السنة هذول كلهم كفار. Jadi bagi mereka ulama Azhar yang hafal Quran, yang hafal hadis, semua bagi mereka adalah orang kafir. لأنه ما من عالم من علماء الأزهر إلا ويجيز التوسل والاستغاثة بالأنبياء والأولياء أحياء وأمواتا. هم كفار عنده. Kerana tidak ada satu pun daripada ulama Azhar kecuali mereka memperbolehkan bertawasul dengan Nabi, maka mereka juga adalah kufar mengikut pendapat فهل mereka. اكتفى بأهل مصر فقط؟ Adakah dia itu sekadar mencukupi berbicara mengenai ahli Mesir sahaja? قال لا 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 أهل مصر كفار وأهل العراق ومن حولهم كأهل عمان كفار لأنهم يعبدون الجيلاني. Bukan sahaja orang Mesir, malah orang Iraq dan yang berada pada sekitarnya juga kufar. Kenapa? Kerana mereka itu menyembah Syekh Abdul Qadir Jilani, kata beliau. أهل العراق كم مليون؟ Orang Iraq ni ada berapa juta? لا إله إلا الله كلهم كفار. Semua daripada mereka jadi kufar. وهل اكتفى بأهل مصر وأهل العراق وأهل عمان؟ Adakah mereka sekadar membatasi orang Mesir, orang Iraq dan sekitarnya? قال لا على باقي أهل الشام أهل فلسطين وسوريا والأردن وأهل الشام كلهم كفار لأنهم يعبدون ابن عربي. Dan bukan saja mereka, malah orang Syam, daripada Palestin, daripada Suria, semua mereka itu menjadi kufur kerana mereka itu menyembah Ibnu Arabi. هيا حط الملايين من أهل الشام فوق ملايين العراق فوق ملايين مصر كم كنا احنا الآن؟ Kalau kita tambahkan daripada jutanya orang Mesir, berjutahnya orang Iraq, berjutahnya orang Syam, dah berapa bilion orang dah menjadi kafir disebabkan itu. وهل اكتفى بهذا؟ Adakah cukup sekadar itu batasannya? عاد أهل مكة والمدينة أهل مكة أهل الكعبة والمدينة أهل الوحي اللي نزل عندهم النبي عليهم النبي قال نعم وأهل مكة والمدينة كذلك كفار أهل الحجاز ذولا كلهم كفار ومعهم أهل اليمن. Dia katalah hatta orang Mekah dengan Madinah yang turun wahyu padanya, mereka semua itu juga menjadi kufar. Hatta tergolong sekali orang Yaman. إذا من بقية من العرب مسلم؟ Jadi kalau begini sifirnya, jadi siapa yang kekal sebagai orang Muslim? من بقي من العرب؟ كلهم كفار. Tidak ada orang tersisa sebagai Muslim, semua jadi kafir. عقلا ها هذول كلهم جهال ما حد فيهم يعلم معنى لا إله إلا الله. Secara analoginya atau kita punya pemikiran secara logiknya, adakah tidak ada seorang pun daripada mereka yang disebutkan tadi tidak faham kalimah la ilaha illallah? ولا حد ألف منهم في علم التوحيد. Tidak adakah seorang daripada yang dikafirkan tadi menulis sesuatu tentang ilmu tauhid? ولا حد منهم كتب في تفسير القرآن. Tidak ada daripada golongan mereka yang menulis tafsir Quran? هذول كلهم الملايين المملينة الكثيرة هذول كلهم كفار. Adakah yang berjuta-juta penduduk itu semua menjadi kafir? ها شفتوا كيف؟ Lihat bagaimana. هذه آثار الخطأ في الفكر عندما يخطئ الإنسان في الفكر ويصر على خطأه تكون النتائج هذه. Ini berpunca daripada pemahaman yang salah dan dia cuba untuk menguatkan pemahamannya. Ini natijah dia. بل الشيخ ابن باز رحمه الله Dan juga Syekh Ibn Baz, semoga Allah merahmati له beliau. مجموع فتاوى العقيدة. Dia ada satu kitab dinamakan Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa-fatwanya dinamakan Fatawa Aqidah. من ضمن هذه الفتاوى رسائل إرشادية لرئاسة الحرس الوطني. الحرس الوطني حقهم هناك في رسائل إرشادية يرشدهم ويحثهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى فيها. Antara bab atau satu kitab daripada kumpulan fatwa tersebut adalah satu risalah untuk mengajak kepada orang-orang yang bekerja sebagai security. في صفحة 13 منها
dalam risalah tersebut pada muka surat 13. هاي اسمع الحين هذا عالم شوف توفي عدل قبل كم سنوات هذا قريب. Cuba dengar, ini adalah seorang yang baru meninggal berapa tahun yang lepas, baru sahaja. ايش يقول على المسلمين؟ Apakah yang dia berkata tentang يقول orang muslimin? المستغيثين والمتوسلين بالأنبياء والأولياء مشركون كفرة. Dia mengatakan orang yang beristighasah, yang bertawasul dengan anbiya dan orang dengan nabi merupakan orang yang kufur. فإذا حكمت عليهم بالكفر ماذا يترتب عليه يا شيخ؟ Kalaulah engkau telah menganggap dia tu merupakan orang kafir, jadi apa yang akan terbina daripada sangkaan dan anggapan tersebut? قال لا تجوز مناكحتهم لا يجوز الزواج معهم ولا تزويجهم من بناتكم لا أحد يزوجهم. Kerana mereka telah dihukum sebagai orang kafir, maka tidak boleh dilakukan urusan pernikahan dengan mereka. Kita tidak boleh menikah dengan mereka dan tak boleh mereka bernikah daripada zuriat kita. ولا يجوز السماح لهم بدخول المسجد الحرام ولو حتى جاءوا على هيئة الحج. أنا أريد الحج طوف أنت مشرك أو رحت إلى الله من شركك ولا دخولهم المسجد الحرام. Dan tidak boleh membenarkan mereka kerana mereka itu merupakan orang kufur untuk masuk ke dalam Masjidil Haram walaupun dalam keadaan mereka itu ingin melakukan haji. يعني يا أهل ماليزيا أنتم الآن إيش؟ أنتم الآن تتوسلون يا رب صلي على محمد وغير ذلك. أغلب الماليزيا الآن ما شاء الله عندهم الموالد وكذا ولا فهم يتوسلون ويستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذول كلهم ذول كفرة. فلا يجوز التناكح معهم ولا يجوز دخول المسجد الحرام ولكنهم يسمحون علشان لأجل الدويت لا بأس لا بأس. Dan ahli Malaysia حتى لو كان مشركون أهم شيء دويت لا بأس ولا لكن في الحكم كفار مشركون. Dan seperti kita juga orang Malaysia, kita ada pun melakukan maulid, kita membenarkan tawasul istighasah. Jadi dari segi hukumnya, mereka menganggap kita ini bukan orang Islam. Tapi kita dibenarkan juga kerana kita memasuki negara mereka dengan membayar dan sebagainya. Jadi kerana ada benda yang masuk ke dalam poket mereka, maka diperbolehkan. Akan tetapi dari segi hukum, kita bukanlah sebagai orang Islam dalam tanggapan mereka kerana kita memperbenarkan tawasul dan istighasah. قال ولا معاملتهم معاملة المسلمين لا يعاملون معاملة المسلمين. Dan tidak boleh menikahi mereka, tak boleh bawa masuk kepada Masjidil Haram dan tidak boleh bermuamalah dengan mereka ini dengan muamalah seorang muslim dengan muslim yang lain. فلما سمع بعض الحاضرين هذا الكلام تعجب. ايش الكلام هذا؟ Orang yang hadir ketika mana dia mengatakan perkataan ini, mereka rasa terkejut. Apakah kalam yang keluar daripada mulut seorang ni? فقال يا شيخ ولو حتى جهال. Dia mengatakan, wahai syekh, orang bertanya, wahai syekh, لو كان يستغيث ويتوسل وهو جاهل مسكين ما يعرف ان هذا كفر وشرك. adakah walaupun orang itu merupakan orang yang jahil, dia tak tahu perkara ini, dia bertawasul, adakah dia tergolong sekali dan golongan seperti ini? قال الشيخ ولو ادعوا الجهل لا يلتفت الى كونهم جهال بل يجب ان يعاملوا معاملة الكفار. Dia kata walaupun orang tu jahil, jangan pandang kejahilannya. Kalau dia melakukan perkara sedemikian, perlu untuk kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah seorang muslim dengan orang kafir. ولهذا لما اعتقدوا فيهم بأنهم مشركون وبأنهم كافرون اعتقدوا في المسلمين. Kerana itu, bila mana mereka menyangka atau menganggap orang yang keluar daripada kelompok mereka itu muslimin lain merupakan orang kafir, وخصوصا الصوفية والأشاعرة. lebih khusus lagi orang-orang sufi dan yang bermazhab al-Asy'ariyah. فلذلك عند الجماعة الوهابية لما تذكر الصوفية والأشاعرة بسرعة يهتز كذا. كفر هذا كفر مشركون هذا صوفية قبوريون كفر مشركون حتى لو لم يصرح لكن داخل يعتقد أن هذا كفر مشركون. Kerana itu bila mana disebutkan pada kelompok mereka tentang sufi, orang sufi Asy'ariyah, akan ada terkesan dalam diri mereka dan mereka itu seolah-olah menahan daripada melontarkan perkataan ini orang kafir dan sebagainya sebab telah kekal pemikiran tersebut dalam dalam akal mereka. فماذا رتبوا على هذا الحكم بعد تكفيرهم؟ رتبوا على التكفير ماذا؟ Setelah mereka menganggap orang itu kafir, apa yang tersusun terbina daripada tanggapan tersebut? يقول هذا الشيخ علي بن محمد بن سنان المدرس في المسجد النبوي وهو أستاذ الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. Berkata Syekh Ali bin Muhammad bin Sinan yang merupakan pengajar dekat Masjid Nabawi. وهو مدرس في الجامعة الإسلامية. Dan juga mengajar pada Universiti Islam dekat sana. يا من ترسلون أولادكم الجامعة الإسلامية انظروا ماذا يدرس فيها. Yang mengantar anak-anak mereka belajar kepada Universiti Islam dekat Madinah, lihat
apakah yang diperkatakan oleh pensyarah-pensyarah di situ. يقول يا أيها المسلمون Dia mengatakan, wahai orang-orang Muslim, لا ينفع إسلامكم tidak akan beri manfaat keislaman kamu عند الله في الآخرة di sisi Allah pada yaumul akhirat nanti, إلا إذا أعلنتم الحرب الشديدة على هذه الطرق الصوفية. kecuali bila mana kamu itu mengiklankan permusuhan kamu dengan orang-orang sufi. فقضيتم عليها. Fakat itu. قضيتم يعني قتلتوهم كلهم قتل. Dan kamu telah membunuh atau kamu telah membinasakan mereka. قاتلوهم Bunuhlah mereka قبل أن تقاتلوا اليهود والمجوس. sebelum kamu membunuh orang Yahudi dengan orang Majusi. يعني حاربوا المسلمين قبل ما تحاربون اليهود. أول هذا المسلمين أول هؤلاء ما هم اليهود خلوهم الأول ها. حاربوا الأول المسلمين قبل أن تحاربوا اليهود. حاربوا المسلمين قبل أن تحاربوا المجوس. Yakni makna dia sebelum kamu nak perang, kalau ada orang Yahudi dengan Majusi, tinggalkan mereka dulu, perangi orang Islam ni dulu. Ini seolah-olah umpama kalamnya. هذا الكلام مذكور في كتاب المجموع المفيد من عقيدة التوحيد صفحة 55. Ini disebut dalam kitabnya beliau Al-Majmu' Al-Mufid fi Syarah Aqidah Tauhid pada safhat pada musnad 55. ومن أراد أن يتأكد فليأتي سنريه. Barang siapa yang ingin untuk mentakkidkan, menguatkan, untuk meyakinkan, ta'al sini, kami akan menunjukkan kepada kamu. سنريكم إياه بالنص موجود. Kami akan menunjukkan kepada kamu, ada tertulis teksnya. إذن فهذا أول أسباب الشرك عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب. Maka inilah merupakan sebab pertama akan kesyirikan di sisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. وترتب على هذا أن يكفر جميع المسلمين إلا أتباعه فقط ومن على مذهبه. Maka terbina daripada pemikiran ini, beliau telah mengkafirkan ke semua orang Islam kecuali yang mengikut akan pemahamannya sahaja. وقد تقدم معنا في كتابه كشف الشبهات. Telah sebelum ni kita telah membicarakan dalam kitab menyingkapi akan syubhat, وهو للشيخ محمد بن عبد الوهاب. yang juga merupakan kitab kepada Syekh Muhammad bin Abdul يقول Wahab. أن مشركي مكة Dia mengatakan bahawasanya orang musyrikin Mekah كأبي جهل seperti Abi Jahal وأبي لهب dan Abu Lahab وعقبة بن أبي معيط dan Uqbah bin Abi Mu'ayth وشيبة بن ربيعة dan Syaibah bin Rabi'ah وعتبة بن ربيعة dan Utbah bin Rabi'ah وكبار الكفار هؤلاء dan pembesar-pembesar kafir Quraisy itu, ماذا يفعلون؟ apakah mereka lakukan? قال كانوا يعبدون الله. Mereka itu dulu menyembah akan Allah. أبو جهل يعبد الله؟ Abu Jahal sembahkan Allah? قال نعم Dia كانوا mengatakan ya. يعبدون الله ويذكرون الله كثيرا. Dia kata dia menyembah akan Allah dan dia menyebut Allah dengan penyebutan yang banyak. كفار مشركون يذكرون الله كثيرا. Mereka itu merupakan orang kafir. Bagaimana قال mereka نعم menyembah Allah? ويتصدقون. Dia mengatakan ya, malah mereka juga bersedekah. عاد شيء قال نعم قال ويعرفون التوحيد أحسن وأفضل من علماء زماننا. أبو جهل يعرف التوحيد أفضل من علماء زمانه. Dan kata, ada lagi apa? Ya, Abu Jahal itu lebih mengetahui akan tauhid lebih daripada ulama pada zaman ini. وهذا كلام يضحك منه صغار العقول فضلا عن كبارها. Perkataan صغار الطلاب هذا صغار الطلاب الآن لو سمع هذا الكلام سيضحك. Perkataan seperti ini akan ditertawakan oleh anak-anak kecil sebelum orang dewasa. أنت عامي ولا عالم؟ Adakah awak ini merupakan orang awam atau orang alim? عالم Awam. عوام Awam. أنت موحد ولا كافر؟ Adakah awak ni orang yang mengisahkan Allah atau orang kafir? Mengisahkan Allah. موحد. واحد. الحمد لله. Alhamdulillah. ماذا لو أخبرتك بأن أبو جهل أفضل منك في معرفة التوحيد؟ Bagaimana kalau saya berkata kepada kamu, Abu Jahal itu lebih mengenali Allah daripada anda? شوف ضحك. Tengok, dia sendiri telah ketawa. لأنه كلام ما يدخل في العقل. Kerana kalam seperti ini, dia tidak boleh dicerna oleh akal. لو قلت لك أبو لهب يعرف التوحيد أفضل منك يعرف الله أفضل منك. Kalau dikatakan Abu Lahab lebih mengenali Allah daripada anda, yang melaknat akan dia. إذا كان أبو لهب يعرف التوحيد أحسن مني خلاص الأولان يقول تبت يدا عبد الله عبد القادر الحبشي لهب وتب. Kalaulah وأبو لهب في الجنة. Kalau Abu Lahab itu lebih mengetahui tauhid daripada saya, mungkin lebih baik dikatakan celakalah saya daripada Abu Lahab, dan Abu Lahab akan masuk dalam syurga.
هذا الكلام يذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات. Ini kalam ini yang saya sebutkan tadi, yang mentertawakan itu dikatakan oleh Syekh Muhammad كشف الشبهات موجود عندكم مترجم باللغة الملايوية. خرج هذا لو لم تصدق كلامي حمل هذا الكتاب الآن عندك PDF موجود باللغة الملايوية واقرأ هذا الكلام موجود فيه. Kalau kamu tak percaya kata saya, kitab Kasyfus Syubhat ada terjemah dalam bahasa Melayu, boleh pergi kepada Google, boleh kamu download, boleh baca sendiri, ada. إذا كان كفار قريش يعرفون التوحيد والمسلمون هم الذين يعني يجهلون التوحيد، إذن الجنة ربي سبحانه وتعالى جعلها لمن؟ Jadi kalau mengikut pendakwaan beliau mengatakan kufar Quraisy lebih mengetahui tauhid, orang muslimun tak tahu tauhid. Jadi Allah letakkan syurga neraka untuk siapa? جعلها لمن؟ Allah letakkan syurga neraka itu untuk siapa? لم يكن الجنة لمن آمن بالنبي محمد يصلي الصلوات الخمس ويحج البيت ويزكي ويصوم رمضان أو لا؟ إذن الجنة لمن؟ Kalaulah bukan syurga tersebut untuk orang beriman kepada Allah, solat 5 waktu, berpuasa, melakukan haji. Jadi untuk siapa syurga tersebut? نعم. هذا السبب الأول عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو التوسل والاستغاثة سبب من أسباب الشرك. Jadi ini merupakan sebab pertama buat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga pengikutnya untuk mengeluarkan atau sebab syirik adalah bertawasul dan istighasah dengan Nabi dan orang soleh. وعرفنا أن هذا خطأ في العقيدة، هذا خطأ ليس بصواب. Telah kita mengetahui perkara ini adalah perkara yang salah, bukan perkara yang benar. العجيب أنه نفس الشيخ محمد بن عبد الوهاب Dan yang lebih mengherankan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri, له كتاب اسمه فتاوى ومسائل. dia ada satu kitab lagi bernama Al-Fatawa dan Masail. سئل في صفحة 68، هذا موجود في النت. إن لم تصدقني حمله الآن PDF باللغة العربية، صفحة 68. Pada muka surat 86. سئل عن التوسل بالصالحين. Minta maaf, muka surat 68. Ditanya tentang tawasul dengan solihin. هل يجوز أو لا يجوز؟ diperbolehkan ke atau tidak? ماذا سيقول؟ نحن الآن يعني عرفنا حق الفتاوى الآن في كشف الشبهات وفي كتاب التوحيد وفي رسالة التوحيد. هل نفس كلامه هنا نفس كلامه في هذا الكتاب فتاوى ومسائل؟ Dalam kitab ini beliau ditanya apakah hukum bertawasul. Kita dah tahu sebelum ni beliau mengatakan sedemikian, dalam kitab ini sedemikian. Agak-agak adakah jawapan sama akan diperkatakan oleh beliau dalam kitab ini? عرفتم الآن كلامه السابق صح ولا لا؟ Kita telah mengetahui percakapan atau ideologi beliau yang lepas ini. قال أن التوسل والاستغاثة شرك صح ولا لا؟ Bahawasanya tawasul istighasah adalah syirik وأنها لا تجوز. dan dia tidak boleh. لكن في كتاب فتاوى ومسائل قال أن التوسل بالصالحين والاستغاثة بهم جائزة. Namun dalam kitab Fatwa Masail ini mengatakan tawasul dengan Nabi dan orang soleh ini diperbolehkan. وأنها فقط مكروهة. Dan itu hanyalah perbuatan yang makruh. وأن العلماء اختلفوا فيها. Dan para ulama ada khilaf, ada persanggahan dalam فمن tersebut. توسل بأحد من الصالحين سواء كان نبي ولا صالح لا ينكر عليه. Dan kalau ada orang bertawasul dengan Nabi atau orang soleh, jangan ada yang mengingkarinya. Ini percakapan beliau ni. فلا يكفر ولا يشرك. Dan orang tersebut, kata beliau, tidak boleh dikafirkan wala tidak boleh syirikkan. سبحان الله. Maha suci Allah. هل هذا الكلام صحيح ولا هذا الكلام صحيح؟ Yang mana betul? Dalam kitab ini dikata demikian, dalam kitab ini dikata demikian. يا شيخ محمد أعطنا كلام واحد إما هذا وإما هذا ساعة كذا وساعة كذا. Ya Syekh Muhammad, bagi kami satu kalam yang tuntas, yang betul. Boleh kamu ikuti. Sekejap kamu berkata sedemikian, kamu kata sedemikian pada tempat yang lain. فلهذا أتباعه مثل هلان. Kerana syekhnya itu tidak kuat utuh dalam dia punya percakapan. Sekejap sedemikian, sekejap sedemikian. Kerana itulah pengikutnya juga demikian. إذا أرادوا أن يتكلموا على الصوفية والأشاعرة ذكروا كلامه السابق هذا أنه كفر وشرك وبدعة وحرام وما يجوز وإخراج عن الملة. Kalau mereka ingin, pengikutnya ingin untuk bercakap buruk tentang orang Sufiyah, Asy'ariyah, dia akan mengambil percakapan Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang tidak membolehkan tersebut tadi. فإذا قال لهم العلماء إذا أنتم تكفرون المسلمين. قالوا لا نكفر المسلمين. ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل على هذا الشيخ محمد بن عبد الله في كتابه الآخر فتاوى ومسائل يقول أن هذا ليس مسألة كفر. فهم؟ يعني على حسب التخويف، على حسب المراد.
إن أحد جاءهم من كذا أعطوا هذا الكلام، وإن أحد جاءهم من كذا أعطوا هذا الكلام، فلا يستقرون على مبدأ واحد. Jadi bila dia tanya bagaimanakah pendapat mereka tentang tawasul, dia akan mengatakan percakapan Syekh Muhammad Abdul Wahab yang pertama tadi, yang tak boleh dan sebagainya. Bila orang tanya, jadi kamu mengkafirkan orang Islam? Dia kata bukan. Dia kata Syekh Muhammad, dia akan mendatangkan kalam yang kedua yang menunjukkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memperbolehkan. Jadi mereka ini tidak utuh pada satu pandangan. Kalau datang orang dari belah begini, dia jawabnya begini. Kalau begini, jawabnya begini untuk melepaskan diri mereka daripada situasi yang mereka sedang hadapi. فهذا الكتاب نفس هذا صورة الكتاب الذي ذكرنا لكم فيه تكفير أهل الحجاز وأهل مكة وأهل العراق وأهل مصر، هذا نفس الطبعة موجودة داخل السعودية، طبعت في داخل الرياض. هذا من مطابعهم ومن مكاتبهم، نحن لا نذكر شيء إلا بالدليل. Dan yang kami katakan kepada kamu, beliau telah mengkafirkan itu dan sebagainya. Ini kitab ini, ada dalam kitab ini dan juga diterbitkan oleh kerajaan Saudi. Kami tidak mengatakan sesuatu kecuali dengan dalil. إذن فهو متناقض. Jadi رحمه Syekh الله تعالى. Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah merahmati beliau, beliau itu tidak kekal dalam satu perkataan dan dia itu bercanggah antara satu dengan yang lain. يقول كلام هكذا ثم يأتي فيناقضه على الاتجاه المعاكس هكذا. Dia mengatakan suatu perkataan kemudian akan mengatakan perkataan lain yang against perkataan yang pertama tadi. لو أن التوسل شرك فلا يكون اليوم شرك، وفي الكتاب الثاني ثاني يوم يكون جائز. Kalau benar tawasul itu merupakan benda yang syirik, dia tidak akan merubah pendapat sekejap mengatakan syirik, kitab lain mengatakan tidak syirik pula. فالشرك هو الشرك من لدن آدم إلى قيام الساعة. Maka perkara yang syirik itu akal kekal syirik walaupun daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai yaumul kiamah. والإيمان هو الإيمان من لدن آدم إلى قيام الساعة. Dan iman tetaplah iman utuh daripada zaman Nabi Adam sampai yaumul kiamah. فما في شرك اليوم كان شرك ثاني يوم إيمان، أو إيمان اليوم ثاني يوم يصير شرك. هذا ما صار أبدا، ما وقع إلا عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سبحانه وتعالى وغفر له. Maka tidak ada istilah sekejap syirik, sekejap iman, sekejap syirik kecuali di sisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sahaja. طيب المسألة الثانية من الأمور التي كفر بها المسلمين. Pada masalah kedua yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang muslimin, مسألة التبرك بقبور الأنبياء والصالحين والدعاء عندها. adalah masalah mengambil berkat daripada kubur Nabi dan juga kubur orang soleh dan berdoa di kubur mereka. وبناء القبة على القبر. Dan membina kubah di atas perkuburan. ووضع السرج في القبة. Dan meletakkan lampu dalam kubah tersebut. أو الستائر مثل هذه الستائر في القبة. Atau meletakkan langsir seperti ini dalam kubah. أو الذبح عندها وإن كان لله ولكن عندها، هذا كذلك من أسباب الشرك. Atau menyembelih haiwan korban walaupun menyembelih kerana Allah, kalau dilakukan di sisi perkuburan atau dekat kubah, maka itu juga syirik di sisi Imam Muhammad bin Abdul Wahab. أو النذر للقبة بماء أو بطيب أو بعطر أو بخور للزوار الذي يأتون، أو بطعام، نذرت هذا مثلا هذا المطعم ولا هذا النخلة هذه الثمرة حقها لزوار هذا المكان ولا، فعنده هذا من الشرك كذلك. Dan juga bagi mereka-mereka yang bernazar, contohnya saya meletakkan minyak wangi ini untuk orang yang menziarahi pakai wangi, atau pohon kurma ini buahnya untuk orang yang menziarahi makan. Itu semua syirik di sisi Imam Muhammad bin Abdul Wahab. نعم. وقد ذكر هذا في كتاب مسائل الجاهلية. Telah disebutkan apa yang kami sebutkan tadi, rujukannya dalam kitab Masail الجاهلية. Al-Jahiliyah. نعم. وذكر هذا صفحة 81 إلى 86. Dalam buku surat 81 hingga 86. نعم. ذكر هذا حاصل كلام الذي قد ذكرناه. Yang kami sebutkan tadi itu adalah daripada kesimpulan percakapan beliau dalam kitab tersebut daripada buku surat 81 sampai 86. ثم جاء أتباعه. Kemudian datang pengikutnya منهم واحد اسمه الشيخ حمود التويجري. yang bernama Syekh Hamud At-Tuwaijiri. الله أعلم هل هذا عاد يعيش أو لا. كان قبل أيام الملك عبد الله كان عاد يعيش. الآن الله أعلم هل هو عاد موجود أو توفي. Tidak diketahui adakah dia masih lagi hidup atau telah dia itu meninggal. نعم. يقول أما الطامات التي تفعل في أكثر الأقطار الإسلامية أي المصائب والكوارث الشركية. Adapun perkara-perkara bencana, iaitu benda-benda syirik yang dilakukan pada sekalian
benua atau tempat itu. ففي المصرين العراق ومصر بحر محيط لأنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية. Contohnya seperti di Mesir dan Syria, dekat Syria itu merupakan umpama lautan yang luas tentang perkara-perkara kesyirikan kepada Allah berlaku padanya. ما هي مظاهر الشرك هذه؟ Apakah dia zahir atau tampak syirik tersebut? قال إنهم بنوا قباب كثيرة في العراق، قباب كثيرة على القبور، وفي مصر قباب كثيرة وفيها السروج وفيها الدخون وفيها كذا. هذا شرك أكبر. Zahirnya syirik mereka itu bagaimana? Kerana mereka telah membina kubah-kubah yang banyak pada kubur-kubur orang soleh dekat Mesir dan juga dekat Syria. قال وهذا الشرك منتشر في كثير من الأقطار الإسلامية. Dia mengatakan syirik ini, iaitu membina kubah itu, dia tersebar luas pada serantau Islam banyaknya. ليس في العراق ومصر بس. Bukan sahaja pada Iraq atau قال Mesir حتى sahaja. الشام والمغرب. Hatta pada Syria dan juga pada Maghrib. والبحرين والقطيف والأحساء. Dan dekat Bahrain, dekat Qatif, dekat tempat-tempat lain. والهند. Dan juga dekat India. وبلاد العجم. Dan juga dekat negara-negara orang bukan Arab. أنتم يا أهل ماليزيا من بلاد العجم. Kamu orang Malaysia tergolong daripada negara bukan Arab. الحين حكم قبور السلاطين عليها قباب. Kamu dekat sini ada kubur sultan-sultan yang ada kubah pada atas dia. عندهم هؤلاء هذه مظاهر الشرك في ماليزيا. Bagi mereka, pengikut mereka ini, benda tu merupakan zahirnya atau alamat syirik. فلو مسكوا القوة هنا عندكم في ماليزيا، Kalau mereka mempunyai kekuatan atau memiliki kekuatan dekat Malaysia ni, أول ما سيفعلون تكسير هذه القباب وإزاحتها وتسويتها بالأرض. benda pertama yang mereka akan lakukan adalah mereka akan menghancurkan kubah-kubah tersebut dan meratakan. لأن هذه عندهم بمثابة هبل واللات والعزى. Kerana perkara ini أصنام كبيرة هذه. di sisi mereka itu umpama penyembahan kepada berhala-berhala besar, Al-Lat, Uzza dan sebagainya. كما يقول هذا الشيخ حمود التويجري في كتاب غربة الإسلام. Seperti disebutkan Syekh tadi tersebut dalam kitabnya Ghurbatul Islam. الجزء الأول صفحة 216 إلى 217. Pada juzuk pertama, muka surat 100, نعم 16 و217. 216 dan 217. بينما الدعاء عند القبور Adapun doa di sisi kubur tersebut فعله الصحابة telah dilakukan oleh para sahabat, وفعله النبي dilakukan oleh Nabi sekali, وفعله التابعون dilakukan oleh para tabi'in, وفعله حفاظ الأمة dilakukan oleh ulama-ulama hadis, فعله البخاري وفعله ابن حبان وفعله غيره وفعله ابن خزيمة وفعله الطبراني وفعله غيره من كبار حفاظ الأمة ممن حفظوا لنا السنة النبوية المطهرة. كانوا يقصدون قبور الصالحين ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يقضي حاجتهم ويستجيب دعاءهم ببركة صاحب هذا القبر. Dan ulama-ulama hadis yang besar yang dengan mereka telah terjaganya hadis Nabi SAW seperti Imam Bukhari, Ibnu Khuzaimah dan sebagainya, mereka juga pergi kepada kubur meminta kepada Allah dengan berkat moga-moga orang kubur tersebut dikabulkan hajat mereka, dilakukan juga oleh mereka. بل حتى الشيخ ابن تيمية شيخهم وإمامهم Hatta Syekh Ibn Taymiyah yang merupakan guru dan panduan mereka, عندما مات ketika mana dia meninggal, أين قبروه؟ di manakah kuburnya? أين قبروه؟ Di manakah kuburnya? تعرف قبره فين؟ Tahu di manakah kuburnya? في مقبرة من؟ Di perkuburan siapa? أغلبكم ما يعرف هذه المعلومة. Kebanyakan daripada kita tidak tahu info ini. طلاب قبروه في مقابر الصوفية Di بالشام. اسمها كان في زمنه مقبرة الصوفية بالشام. يعني اللي حوالي ذولا كلهم صوفية. ليش تقبرونه عند المشركين والكافرين ما دام ذولا كلهم كفار مشركين؟ سبحان الله. من ذكر هذا؟ ذكر هذا تلميذه ابن كثير في كتابه البداية والنهاية الجزء 7. Ibnu Taymiyah yang merupakan guru kepada mereka yang mendakwa-dakwa tadi tersebut, ketika dia meninggal, di manakah diperkuburkan? Diperkuburkan pada perkuburan orang-orang sufi. Nama tempat tersebut perkuburan orang sufi. Siapa yang cakap ini? Adalah anak muridnya Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Kalaulah kamu mengatakan mereka orang kafir, kenapa kamu diperkuburkan pada kuburan mereka? في حوادث سنة 728 السنة التي توفي فيها ابن تيمية. قال وفي هذا العام توفي شيخ الإسلام شيخنا
الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ثم ذكر السياق قال وتوفي ودفن في مقابر الصوفية. Pada perihal membicarakan pada tahun ke-700 Hijrah dan sebagainya, dia mengatakan pada tahun tersebut telah meninggal Syekh kami, Syekh Ibn Taymiyah, disebutkan biografinya dan mengatakan dan dikebumikan dalam perkuburan orang-orang sufi. نعم فهم يتكلمون على الصوفية ثم يريدون أن يقبروا عندهم وفي مقابرهم. Mereka شيء عجيب وغريب. berbicara buruk tentang orang sufi, nanti kalau dah meninggal nak dikuburkan dengan orang-orang sufi juga. Bagaimana pemikiran mereka yang luar biasa ini. والعجيب أنكم لو رأيتم الشاهدة حق ابن تيمية الشاهدة التي على القبر هم يقولون أن النبي قال لعلي لا تدع قبرا إلا طمسته ساويه بالأرض. Yang lebih mengherankan kalau kamu melihat tanda di perkuburan Ibn Taymiyah, yang mana kata mereka, Nabi mengatakan pada Sayyidina Ali, wahai Ali, janganlah engkau meletakkan apa-apa tanda, ratakannya. وهذا الارتفاع في القبر هذا حرام ما يجوز. Di sisi mereka, meninggikan perkuburan tersebut adalah haram, tidak diperbolehkan. ولكن شيخهم عندما قبروه وضعوا له حجرا إذا وقف الإنسان على طوله فاقه الحجر في الطول وهو لا يزال إلى الآن موجود في دمشق. Dan namun mereka yang memperkatakan sedemikian tadi tersebut, apabila guru mereka meninggal, mereka meletakkan satu batu yang besar sehingga mana kalau orang dewasa berdiri, batu tersebut lagi tinggi daripada orang dewasa. ومكتوب على هذا الحجر هذا قبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Sampai sekarang batu tersebut ada, kalau dan ditulis pada batu tersebut, ini merupakan kuburnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah. هذا الحجر ليس جديد وضعه صوفية له، هذا الحجر من قديم منذ ذلك الزمان من القرن الثامن إلى زمنكم هذا وهو موجود كبير. Batu ini bukan baru diletakkan orang sufi, bukan, batu ini daripada dulu, daripada zaman dia dikebumikan telah ada batu tersebut daripada kurun ke-8. وموجود هذه الصور حقه موجودة الآن في النت، ادخل بالنت كتب قبر ابن تيمية يجي لك الصورة هذه كلها. Hatta gambarnya kalau mau dilihat ada dalam Google, boleh tulis akan keluar gambarnya, boleh lihat. إذن فكيف يكفرون ويشركون المتبركين بقبور الصالحين والزائرين لقبور الصالحين والأنبياء والمرسلين، ماذا يكفرونهم ثم يفعلون الشيء الذي كانوا ينهون عنه. Jadi bagaimanakah mereka ini mengkafirkan, mensyirikkan orang-orang yang bertabarruk dengan orang-orang soleh, namun mereka juga kemudian nanti melakukan perkara yang sama. بل يذكر تلامذة ابن تيمية Maka malah disebutkan anak muridnya Ibn Taymiyah أن رجلا جاء إلى بعض أولاد ابن تيمية أو ذرية ابن تيمية أو طلاب ابن تيمية لا أذكر الآن. Ada seorang datang kepada salah seorang daripada anak atau anak muridnya Ibn Taymiyah. نعم وكان في بنته جرب وبرص مرض. Dan orang yang datang tersebut, anak perempuannya itu ada sedikit penyakit pada kulit, macam sopak dan sebagainya. فاشتكى لذلك الطالب أو اشتكى لذلك الولد. Maka dia pun mengadu akan apa yang ada pada anak tersebut. فقال خذ شيئا من قبر شيخ الإسلام ابن تيمية وادلكه بها يكتب الله لها شفاء. فأخذ شيء من القبر ودلكه فكتب الله لها شفاء. فذكروا هذه من مناقبه. طلاب ابن تيمية يذكرون هذا من مناقب الشيخ. Maka yang tadi merupakan anak murid atau anak dia mengatakan, oh kau ada penyakit ini, maka pergi kepada kubur Ibn Taymiyah, ambil sedikit daripada pasirnya, letak pada apa luka atau penyakit tersebut, insya-Allah akan sembuh. Perkara ini disebutkan oleh anak murid Ibn Taymiyah dalam manaqibnya Ibn Taymiyah. نعم ذكر هذا البزار من تلامذة ابن تيمية في مناقب ابن تيمية. Berkata ini atau kisah tadi disebutkan oleh Al-Bazzar yang merupakan anak murid وذكر Ibn هذه Taymiyah. القضية ابن عبد الهادي كذلك من تلامذة ابن تيمية. Dan juga في ماذا في مناقب ابن تيمية. Ibnu Abdul Hadi yang juga merupakan anak murid Ibn Taymiyah dalam manaqib Ibn Taymiyah. ما حد قال هذا كفر ولا شرك يأخذون من تراب المقابر ويتبركون به. Tidak ada yang mengatakan ini kufur wala syirik, mengambil daripada kubur Ibn Taymiyah dan menyembuhkan penyakit anak. ولكن إذا جاءوا عند الصوفية وعند الأشاعرة وعند المسلمين الآخرين كفروهم وبدعوهم وشركوهم وحكموا بقتالهم وكفرهم وقتلهم والعياذ بالله. Akan tapi kalau yang dilakukan itu adalah orang-orang sufi atau asyairah, mereka mula untuk mentahmah kafir, mendakwa kufur, malah memperbolehkan dibunuh dan sebagainya. بل وصل ببعض المجانين منهم
Dan sehingga kan ada sampai pada tahap beberapa orang yang kurang waras daripada mereka. استخدام السحر ضد علماء أهل السنة والجماعة من الأشاعرة لو يعرف السحر يسوي سحر علشان يؤذي ذلك العالم. Mereka memperlakukan atau mengantar sihir itu kepada ulama-ulama Asy'ariyah. بل وصل ببعضهم أن يضع في الماء شيء حتى إذا شربه أحد علماء أهل السنة أن يؤذيه حتى يتخلص منهم. Ada daripada mereka meletakkan sesuatu pada air sehingga kalau orang itu datang minum air tersebut akan menyebabkan dia menderita dan dia itu akan meninggal dan sebagainya. هل هذا دين؟ Adakah ini merupakan agama? هل هذه تقوى؟ Adakah ini merupakan takwa? هل هذا كتاب وسنة؟ Adakah ini merupakan mengikut kepada slogan mereka ikut أين kitab dengan sunnah? الكتاب والسنة والتوحيد ونحن أهل الحديث وأهل الكتاب والسنة وشعار التوحيد أين هذا كله؟ Di manakah slogan anda? Kami ahlul hadis, kami ikut kitab dan sunnah dan sebagainya. Manakah slogan anda itu? نعم فهذا السبب الثاني الذي كفر به المسلمون Maka ini أو merupakan كفر به المسلمين. ini merupakan sebab kedua yang menyebabkan mereka itu mengkafirkan orang-orang Islam. نعم السبب الثالث Dan sebab yang ketiga, تقليد المذاهب الأربعة الفقهية. apabila orang itu mereka mengikut atau taklid kepada mazhab yang 4. يعني لو واحد قال أنا أقلد الآن الشافعي Yang ni kalau seorang mengatakan sekarang ini saya mengikut pendapat Imam أو Syafi'i أقلد أحمد بن حنبل atau saya mengikut pendapat Imam Ahmad bin Ambal أو أقلد مالك atau pendapat Imam Malik أو أقلد أبي حنيفة atau pendapat Imam Abu Hanifah. يقول لك أنت مشرك كافر Dia mengatakan ente ini orang musyrik, orang لأنك kafir. أنت الآن تقلد مخلوق مثلك Kerana sekarang ini ente mengikuti makhluk seperti awak. فلا تقليد إلا للكتاب والسنة المعصوم من الله. Tidak ada pengikutan kecuali kepada kitab dan sunnah yang maksum daripada Allah. ولهذا يقول الشيخ القنوجي Kerana itu dikatakan oleh Syekh في Al-Gannuji كتابه الدين الخالص dalam kitabnya Ad-Din Al-Khalis, الجزء الأول صفحة 140 juzuk pertama muka surat 140. يقول تقليد المذاهب Dia أي الأربعة من الشرك. Dia mengatakan mengikuti mazhab yang 4 ini merupakan tergolong daripada golongan kesyirikan. وذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام ومسائل الجاهلية فقال من مسائل الجاهلية التي كانوا عليها التقليد يعني تقليد العلماء وتقليد غيرهم. Syekh Muhammad bin Wahab menceritakan perkara ini dalam kitabnya المسائل الجاهلية. Masail Jahiliyah mengatakan antara perkara yang menyebabkan orang menyerupai orang jahiliyah yang akan jerumuskan kepada kesyirikan adalah bila mana dia bertaklid kepada mazhab yang 4. في صفحة 10 منه. Pada muka surat yang ke-10. إذن فهذه الأمور كلها تقليد المذاهب الأربعة. الآن أغلب المسلمين كلهم مقلدين المذاهب الأربعة. Sekarang ni kebanyakan daripada orang Muslim pasti dia mengikut sama ada satu daripada 4 mazhab yang masyhur ini. صحيح ولا؟ Betul atau tidak? أنتم أهل ماليزيا شافعية. Kamu orang Malaysia, orang Syafi'i. كم مليون في ماليزيا؟ 35 مليون. Berapa juta orang? 53 juta orang. 35 يعني juta. هذول كلهم كفار على حسب كلام هؤلاء. Adakah mereka semua 35 juta yang mengikut Syafi'i itu menjadi kufar? أهل باكستان والهند كم مليون من المسلمين؟ Orang Pakistan dekat India tersebut berapa juta orang Muslim. يقلدون أبا حنيفة حنفية. Mereka mengikut Imam Abu Hanifah. ومليبار هذه شافعية كلها كم مليون شافعية يقلدون الشافعي. Dan umat Islam dekat Malibar itu merupakan Syafi'i. Berapa juta orang dekat situ? هذول كلهم كفار مشركون على حسب هذا كلام الشيخ. Mereka itu semua merupakan kufar dan musyrik berdasarkan أهل pendapat ini. إندونيسيا كم مليون؟ الله. Orang Indonesia berapa juta orang? شافعية. Semua Syafi'iyah. لا هذول كلهم كفار على حسب كلام الشيخ. Mereka semua merupakan kufar berdasarkan pernyataan ini. هل هذا كلام يدخل في عقل؟ Adakah perkataan atau kenyataan seperti ini هل هذا الكلام كلام دين؟ dicerna oleh akal? Dan adakah ini merupakan, أسألكم بالله لو جاء عالم يتكلم بهذا الكلام هل هذا كلام دين؟ saya bertanya kepada kamu, adakah kalau seorang yang mengatakan dia itu alim bercakap dengan percakapan seperti ini, اتهام الملايين هذه كلها بأنهم كفار لأنهم يقلدون العلماء. adakah ini merupakan percakapan agama apabila mereka mengatakan milion berjuta-juta orang ini merupakan orang kafir? هذا كلام دين ولا كلام جنون هذا؟ Ini merupakan percakapan berlandaskan agama atau akal yang tidak waras? هذا كلام جنون. Kalam junun, akal yang هذه tidak waras. الحقيقة هذا كلام جنون. أنا آتي إلى ملايين أكفرهم لأنهم يتبعون المذاهب الأربعة. أنا مجنون أنا لست بعاقل ولكن أدعي الدين وأدعي الكتاب والسنة وحفظ القرآن والقراءات
والنغمات في القرآن ثم أضحك على العامة. آتي بالمسجد أقرأ القرآن ما شاء الله بالقراءات، ولكن أحمل في قلبي عقيدة أن الملايين هذه كلها ممن يخالفني كفار مشركون. Orang yang sedemikian ini keluar daripada pemikiran atau yang tidak waras. Namun dia seolah-olah datang kepada masjid, dia mendalami ilmu qiraat, baca dengan elok dan sebagainya, menjadi imam kepada masjid. Namun dia beriktikad ke semua mereka yang bertaklid kepada mazhab merupakan orang-orang kafir. عرفتم الآن؟ Kamu dah tahu sekarang? طيب إذن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما تخوف في كتاب التوحيد الخوف من الشرك يقصد هذا الشرك، لا يقصد شرك الجاهلية، ولكن يقصد هذا الشرك. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab ini, bila mana dia menceritakan tentang ketakutan kepada syirik, yang ditakuti oleh beliau adalah yang seperti disebutkan dalam kitab yang lain, bukanlah ketakutan untuk menyembah kepada berhala sahaja. لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما يعيش في أيام أبو جهل وأبو لهب، هو يعيش في أيام المسلمين، كل الحوالي ذلك كله مسلمون، فهو يخاف من هذا الشرك الذي ذكره في كتبه الأخرى. Kerana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dia bukan hidup pada zaman jahiliyah, dia hidup pada zaman yang kebanyakan mereka itu merupakan orang-orang Muslim. Jadi yang ditakuti oleh beliau akan kesyirikan tersebut adalah seperti yang kita sebutkan tadi, daripada membina kubah, daripada bertawasul, taklid mazhab dan lain-lain lagi. هذا كلام الشيخ محمد. Ini merupakan kalamnya Syekh Muhammad. تعالوا إلى كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi kita datang kepada untuk mendengar kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سمعتم كلام الشيخ محمد، تعالوا إلى كلام رسول الله محمد. Kita telah mendengar kalam atau ucapan atau statement daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Mari sekarang kita mendengar kalam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. عن سيدنا عقبة بن عامر. Daripada sahabat Sayyidina Uqbah bin Amir. قول النبي صلى الله عليه وسلم. Tentang percakapan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. قال إني والله، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. Nabi mengatakan, sesungguhnya demi Allah, aku ini tidak takut kamu akan mensyirikkan Allah selepas aku. ما في شرك بعدي، خلاص رسخ الإيمان والإيمان في قلوب المسلمين. Tidak ada syirik lagi selepas aku. Telah kuat utuh iman dalam hati orang Islam. ما تخاف علينا شرك يا رسول الله؟ قال لا، ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. Kamu tidak takut kepada kami syirik ya Rasulullah? Nabi kata, la, aku tidak takut kepada umat selepas aku akan kesyirikan. ولكن ما الشيء الذي تخاف علينا يا رسول الله؟ Akan tetapi kalau bukan syirik yang menjadi kegusaran buatmu ya Rasulullah, apakah benda yang buat engkau takut? ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. Akan tetapi aku khawatirkan akan kamu dunia dan kamu berlumba-lumba untuk mendapatkannya. قال الإمام مسلم قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. Berkata Imam An-Nawawi dalam syarahnya pada kitab Sahih Muslim, يؤخذ من الحديث أن الأمة لا ترتد، لا تعود إلى الكفر جملة، وقد عصمها الله سبحانه وتعالى من ذلك. Kata Imam Nawawi, diambil daripada pemahaman hadis ini, umat Islam tidak akan kembali menjadi murtad dan telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesyirikan. يعني لا يمكن أن يظهر فيها الشرك في أمصارها وفي بلدانها بالجملة هكذا، كما سمعنا أهل مصر كفار، أهل الشام كفار، أهل العراق كفار، أهل اليمن كفار. قال هذا لا يكون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تشركوا بعدي شيئا. Yang ni perkara bahawasanya benua sedemikian dah jadi kufar. Negara ini jadi kufar. Kesemua itu seperti yang diperkatakan oleh Syekh tadi, tak mungkin berlaku dengan dalil daripada baginda sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan tidak akan menjadi kufar atau murtad akan umat aku selepas aku. أما الكفر والشرك من أفراد معينين، نعم، 3 هنا 10 هنا 5 لا بس قد يحصل، لكن مجموع الأمة قطر كامل أو مجموع الأمة كلها كافرة، هذا لا يكون. Mungkin akan berlaku orang keluar daripada Islam, seorang, 2 orang, beberapa orang.
Tapi kalau kesemuanya itu disebabkan keluar daripada Islam, itu bukan perkara yang boleh berlaku. وروى الإمام الحاكم في المستدرك Dan Imam Hakim riwayatkan dalam kitab Mustadraknya بسند صحيح dengan sanad yang sahih. وأحمد في المسند Dan Imam Ahmad dalam Musnad. والطبراني في الأوسط Imam Tabrani dalam kitab yang بسند Awsat حسن dengan sanad yang عن hasan. سيدنا شداد بن أوس Daripada sahabat Nabi Sayyidina Shaddad bin قال Aus. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW berkata, أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية. aku ini takut akan umat aku akan syirik dan juga syahwat yang tersembunyi. خاف الصحابة Maka sahabat pun ketakutan. قالوا يا رسول الله أتشرك أمتك بعدك؟ Ya Rasulullah, adakah umat engkau akan kembali mensyirikkan Allah setelah engkau meninggal? قال نعم. Nabi kata, ya betul. لكن انظر ماذا قال. Lakin lihat, apa yang Nabi kata? قال أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا يعني قبرا ولا وثنا ولكن يراؤون بأعمالهم. أخاف الشرك الأصغر ليس الشرك الأكبر. Nabi ما mengatakan, يعبدون لا شمس ولا قمر ولا وثن ولا قبر ولا غير ذلك أبدا، لا يكون هذا في أمتي. ولكن نعم الرياء نعم يحصل. Nabi mengatakan, aku takut akan umat aku bukan mereka menyembah matahari atau bulan atau batu-batu, kubur dan sebagainya, tapi aku takut mereka itu melakukan suatu perkara ingin pandangan orang bukan Allah. Jadi Nabi tidak takut kepada umat itu melakukan syirik sembah selain kepada Allah, akan tapi syirik yang kecil iaitu riak ketika melakukan amalan. يعني ما دام القرآن موجود Bermakna selagi mana Quran itu ada, فالتوحيد في الأمة موجود. maka tauhid pada umat itu terjaga. فإذا رفع القرآن Sekiranya diangkat Quran, يرفع معه التوحيد. akan diangkat bersamanya ketauhidan. هنا ينتشر الشرك في آخر الزمان. Maka di akhir zaman nanti bila Quran diangkat, ketika tersebut akan tersebar kesyirikan. ولهذا روى الإمام البخاري ومسلم الذي روى هذا الحديث نفسه هذا السابق الذي قد ذكرناه، روى البخاري ومسلم في الصحيح حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Kerana itu Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan hadis tadi yang kita sebutkan tadi tersebut, meriwayatkan hadis yang lain dalam kitab Bukhari sahihnya, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya baginda SAW bersabda, لا تقوم الساعة tidak akan terdirinya atau terjadinya yaumul qiyamah حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة أي يذهبن النساء فيعبدون صنم ذي الخلصة. sehingga mana perempuan-perempuan daripada Daus akan pergi untuk menyembah berhala. نعم لكن متى قال لا تقوم الساعة يعني في آخر الزمان بعد رفع القرآن. Yani bila mereka akan mula untuk menyembah akan berhala, Nabi kata pada akhir zaman setelah diangkat Quran baru akan muncul bibit-bibit kesyirikan semula. وروى مسلم في الصحيح Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam عن عائشة kitabnya رضي الله تعالى عنها daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول mengatakan, aku mendengar Nabi SAW لا bersabda, يذهب الليل والنهار أي في آخر الزمان لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. tidak akan hilang siang atau malam sehingga orang akan mula untuk menyembah akan berhala. فتعجبت السيدة عائشة Maka Sayyidina Aisyah pun berasa hairan. فقالت يا رسول الله ما أظن أن يكون هذا وقد قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أو كائن ذلك وقد تم الدين. Ya Rasulullah, aku mengatakan, ya Rasulullah, adakah itu akan berlaku kembali setelah Allah mengutuskan Rasulnya untuk menunjukkan jalan yang benar dan mengalahkan orang kafir? Adakah akan berlaku sekali lagi kesyirikan tersebut? فوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يكون والقرآن موجود وإنما في آخر الزمان. Maka Nabi menjelaskan bahawasanya perbuatan tersebut, iaitu orang kembali mensyirikkan kepada Allah, tidak akan berlaku selagi mana Quran ada فقال لها bersama صلى الله عليه mereka. وسلم إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. سيكون من ذلك شيء ما شاء الله. Benda tersebut akan berlaku, Masya Allah. ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى أو تأخذه فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان يعني ثم تهب ريح فتأخذ جميع المؤمنين الباقين ويبقى المشركون الذين لا يؤمنون بالله لرفع القرآن. Ketika mana perkara tersebut berlaku, orang mula untuk mensyirikkan Allah pada akhir zaman,
Allah akan mengutuskan satu angin yang lembut, yang mana kalau semua orang Muslim hidup atau hirap angin tersebut, semua akan meninggal. Meninggalkan hanya orang-orang yang kufur kepada Allah SWT. قال فتوفي كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال فإذا مات المؤمنون فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم أي من عبادة الأوثان. Bila mana datang angin tersebut, orang yang dalam hatinya walaupun ada sebesar zarah keimanan sekalipun, bila mana dihirup, dia akan meninggal. Bila semua orang beriman dah meninggal, tinggallah orang-orang yang tidak beriman, yang tidak elok, maka mereka lah akan kembali melakukan perbuatan nenek moyang mereka, sembah kepada berhala dan sebagainya. إذن ما دام القرآن موجود فالتوحيد موجود. Jadi selagi mana Quran itu ada di kalangan kita, maka tauhid itu ada. ولن تشرك الأمة بالله شيئا أبدا كما قال الله عليه وسلم لا قمرا ولا شمسا ولا حجرا ولا وثنا. Dan tidak akan ada umatku yang akan mensyirikkan kepada Allah, seperti kata baginda SAW, tidak ada yang bersembah kepada bulan, matahari dan sebagainya. النبي ما خاف علينا الشرك بل خاف علينا جمع الدنيا والتنافس فيها والغفلة عن ذكر الله بجمع الدنيا. Nabi tidak risaukan kepada kita akan kesyirikan, tapi yang Nabi risaukan kita ini berlumba-lumba untuk mengumpul harta dunia. فكيف يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقولون لا 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 الشرك موجود في الأمة. الشرك موجود، المستغيثين كفار مشركون، المتوسلون كفار مشركون، الذين يزورون القبور فيدعون الله كفار مشركون. أو لا، لماذا؟ لدليل أنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأتي له نساء ذو الخرصة فتعبد اللات والعزى. هذا حديث نقول هذا في آخر الزمان يا إخوان، هذا في آخر الزمان وليس مع وجود القرآن. فافهموا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم على وجهه. Dan bagaimana bila mana Nabi telah menafikan akan berlakunya kesyirikan, datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikut mengatakan ada syirik kepada umat yang melakukan istighasah tawasul dengan dalil apa? Dalil mengatakan Nabi takut nanti ada perempuan-perempuan yang akan pergi menyembah kepada berhala. Habib mengatakan ini berlaku pada akhir zaman, bukan pada zaman sekarang. Selagi mana ada Al-Quran, benda tersebut tidak akan berlaku. والله سبحانه وتعالى أعلم. Dan Allah yang lebih mengetahui akan yang lebih mengetahui. هذا الباب الرابع إن شاء الله في الدرس القادم سنأخذ الباب الخامس. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada bab yang kelima. الآن من عنده سؤال فليتفضل. Sekarang ni siapa yang ada soal dari kalangan anda, dipersilakan untuk bertanya. سواء كان سؤال من الحاضرين أو من المتابعين عندنا في السوشيال ميديا هنا في الفيسبوك وغيره. Sama ada yang hadir bersama kita bersemuka atau yang secara online. نحن مستعدون. Kami ini bersedia untuk menerima persoalan. أراد زيادة في الأدلة فموجودة، ومن أراد زيادة في المراجع من كتب الشيخ محمد وأتباعه موجودة، ومن أراد من كلام العلماء من أهل السنة والجماعة الأشاعرة الماتريدية موجودة، فالحمد لله على ذلك. تفضل فقط من أراد الزيادة فليسأل ويناقش. Yang inginkan dalil lebih ada, yang inginkan rujukan lebih ada, daripada kalam ulama Ahli Sunnah wal Jamaah ada. Jadi siapa yang ingin bertanya, tafadhal. هل يوجد سؤال في الفيسبوك؟ ما في. هل يوجد من الحاضرين سؤال؟ Yang hadir ada yang bertanya. أنا أتعجب هنا الآن عندما نقول هل حد عنده سؤال ما في أحد يسأل. Saya berasa hairan bila saya bertanya siapa ada soal, tidak yang bertanya. فإذا خرجنا من المسجد Kalau kami keluar daripada masjid, يأتي إخواننا هؤلاء datanglah beberapa teman kami daripada situ, فيتكلمون في الفيسبوك هذا الحبيب وهذا السيد هذا صوفي هذا يكذب على الناس هذا. تعال يا أخي ناقش، حضر، تعال 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 سيني مالي سيني جلس هنا وناقش. تفضل. tapi bila kami dah keluar, nanti dia komen dekat Facebook, ini Habib Sufi, ini itu ini. Sekarang dipersilakan untuk kemari untuk kita bermunakasyah. لماذا تتكلم من الخلف؟ Kenapa kamu bercakap di belakang? إن كنت رجلا عالما فتعال حضر Sekiranya kamu merupakan seorang lelaki yang alim, maka dipersilakan وتناقش sekarang. معنا بعلم وأدب وصوت منخفض وشيء من الاحترام المتبادل. تفضل اذكر أدلتك وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى أدلتنا. Dan kita boleh berbincang munakasyah dengan ilmu, dengan adab. Kamu menyebutkan dalil kamu, insyaAllah kami akan sebutkan dalil kami. Tidak jadi masalah. فنحن لا نكفرك Dan kami tidak pernah بل mengkafirkan نقول anda. إخواننا في الله، نذكرهم إخواننا في الله.
Malah kami mengatakan mereka ini merupakan teman kami fillah. وإذا ذكرنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب قلنا رحمه الله. Dan bila ما kami, نقول كافر، نقول رحمه الله. bila kami menyebut nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kami mengatakan semoga Allah وإذا merahmati ذكرنا beliau. الشيخ ابن باز قلنا رحمه الله غفر الله له، وإن كنا نقول قد أخطأ ولكن نقول رحمه الله لأنه كل مسلم قد يخطئ. Dan seperti Syekh Muhammad bin Bas, ketika kami menyebutkan nama beliau, kami mengatakan rahimahumullah, semoga Allah mengampunkan beliau. Ya, beliau salah, tapi kami tetap lagi merahmati beliau dan kami tidak mengkafirkan beliau. انظر إلى ما نتكلم به، Lihat kepada apa yang kami percakapkan وانظر إلى كلامهم فينا. dan lihatlah bagaimanakah mereka berkata tentang kami. هم يقولون فينا كافر، مبتدع، صوفي، قبوري، مشرك، هجوم. نحن نقول إخواننا في الله Mereka أخطأوا في بعض المسائل، ينبغي علينا أن ننبههم وأن نرشدهم وأن نعلمهم وأن نصحح لهم، ثم نحن إخوان كلنا مسلمون مؤمنون. mereka mengatakan kepada kami, kami ini sufi, ente ini kafir, ente ini musyrik, ente ini ahli kubur. Tapi kami mengatakan mereka merupakan teman daripada kami. Ya, mereka mungkin ada melakukan kesalahan. Kita memperbetulkan kesalahan, pada akhirnya kita semua tetap teman dalam se-Islam. حفظهم الله. قبل السنة في عيد الأضحى ليس هذا الذي قبله، Pada sebelum setahun yang lepas, في العشر من ذي الحجة قبل عيد الأضحى السابق، pada sebelum Zulhijjah yang lepas, أقاموا دورة telah dibuat satu daurah في كوالالمبور pada Kuala Lumpur. اسمها القبورية في اليمن. Nama daurah tersebut ahli kubur dekat Yaman. فكفروا علماءنا Maka mereka telah mengkafirkan ulama kami, وشركوا علماءنا telah mensyirikkan ulama kami, وبدعوا علماءنا. telah membid'ahkan ulama kami. ومنها دور العلم وأربطتنا ومعاهدنا كلهم قالوا بأنهم كفار مشركون صوفية قبورية. Lebih-lebih lagi yang menjadi pengelola kepada madrasah agama, semua mereka mengatakan kufur, sufi. فلما سمعنا بهذا Apabila kami mendengar tentang perkataan ini, ذهبنا إليهم لنناقشهم بأدب واحترام. kami telah pergi kepada mereka untuk berbincang dengan adab dan ihtiram. نعم، ولكنهم لم يسمحوا لنا بالنقاش إلا في حدود 7 دقائق أو 8 دقائق فقط. Tapi mereka tidak membenarkan kami berbicara kecuali dalam tempoh yang singkat, 7 atau وكانوا 8 يقولون minit. هذا المجال ليس مجال فقط إلا للسؤال، أما المناقشة فلا مناقشة. Mereka mengatakan ini tempat sekadar untuk bertanya, bukan untuk berbincang. قلنا فليأتي صاحب الكتاب هذا حتى نناقشه، وانتظرنا إلى المغرب فلم يأتي. Maka kami mengatakan, jadi datangkan penulis kitab ini untuk kami berbincang dengan mereka. Mereka tak datang sampai maghrib. من الصباح من الساعة 8 إلى أذان المغرب ونحن عندهم لم يأتي أحد إلا فقط هؤلاء الآخرين ليسوا من ألف الكتاب ولكن حضر غير مؤلف الكتاب. Daripada pukul 8 pagi sampai maghrib kami menunggu, penulis kitab tak datang. Yang datang orang lain. فلما قالوا قم لطرح ما عنده قمنا، ولما قالوا اجلس جلسنا بكل أدب، امتثلنا أمرهم. Bila mereka mengatakan, okey, boleh kamu bertanya, kami bangun bertanya. Mereka mengatakan duduk, kami duduk. فلم Kami mengikut. يسمحوا إلا ب7 دقائق فقط. وما سيكون في ال7 دقائق هذه؟ Yang kami mengikut prosedur mereka dengan aman. Dan mereka hanya berikan kepada kami lebih kurang هذه 7 minit. المسائل الكبيرة لا تحتاج 7 دقائق، تحتاج 2 3 4 ساعات حتى 7 نناقش. minit, satu waktu yang singkat, tak mampu untuk kita memperbahaskan. Ini masalah besar, perlu kepada beberapa jam. فنحن نقول لإخواننا في الله سبحانه وتعالى Maka kami mengatakan kepada teman kami fillah, نحن نحبكم kami mencintai akan لا kamu. نبغضكم Kami tidak benci kamu. ولا نكرهكم Kami tidak suka ولا kepada نحسدكم، kami tidak hasad kepada بل kamu. أنتم منا، Malah kamu sebahagian daripada أنتم kami. جزء منا، أنتم مسلمون من أهل السنة والجماعة إن شاء الله. Kamu sebahagian daripada kami, malah sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah insyaAllah. ولكن عندكم بعض الأخطاء ينبغي أن تصححوها. Malah namun ada pada kamu beberapa kesalahan yang perlu kamu perbetulkan. لو مات أحدكم ودخل في قبره وهو يعتقد أن أهل مصر كفار والعراق كفار والشام كفار وماليزيا كفار واندونيسيا كفار واليمن كفار وحجاز كفار، كيف سيقابل الله هذا؟ Kalaulah ماذا orang, سيقول الله سبحانه وتعالى هذا؟ kalau dia meninggal, kemudian dia masuk dalam kubur dengan iktikad, keyakinan orang Mesir kafir, orang Indonesia kafir sebagai, bagaimana dengan keyakinan tersebut dia bahkan bertemu dengan Allah? فنحن جينا لكي ننبهكم Maka kami datang sekadar ingin ونصحح mengingatkan لكم هذا kamu الخطأ untuk memperbetulkan فلا kesalahan. تستمروا، Janganlah kamu berterusan dengan ونذكر kesalahan. لكم الأدلة Dan kami memberikan kamu kepada adillah. وليس من كتبنا Bukan daripada kitab بل من kami, كتبكم أنتم. malah daripada kitab anda. شيخ الإسلام ابن تيمية Syekh Islam Ibn Taimiyah, وشيخ الإسلام محمد بن عبد Syekh الوهاب Muhammad bin Wahab, وكتب شيوخكم وأئمتكم dan kitab وعلمائكم. guru-guru kamu dan masyayikh kamu.
فينبغي عليكم أن تعوا هذا الكلام قبل أن تردوه وتهجموا عليه. اسمع هذا الكلام ثم ارجع بعد ذلك، هل هذا الكلام صحيح الذي ذكرت لك أنا أو لا؟ هل هو صحيح أو لا؟ فإن كان صحيح فلماذا لا تتبعه؟ Maka sebelum kamu menolak pendapat kami atau percakapan kami, kamu mendengar, perhatikan dan kembali lihat pada kitab-kitab adakah benda ini betul atau tidak. إن وجدتني كاذبا Kalau kamu mendapati aku ni menipu, فلا تستمع إلي. jangan dengar kepada aku. وإن ذكرت لك معلومة واحدة في هذه الكتب التي أذكرها لك بالصفحة والجزء وجدتها غير موجودة فتعال قل لي أنت تكذب، هذه المعلومة غير موجودة. Kalaulah kamu mendapati walau satu perkataan atau kitab yang saya sebutkan tadi tak ada dalam kitab, maka datang kepada saya mengatakan ini tak ada dalam kitab. Kamu قل menipu. لي هكذا Bercakap dengan saya seperti itu. سآتي أنا لك بهذا الكتاب نفسه والطبعة نفسه وسأجعلك أنت بنفسك تقرأه. Dan saya akan mendatangkan kitab itu sendiri dengan cetakannya. Saya akan berikan kepada kamu, maka kamu bacalah sendiri. فلماذا تكفر وتهجم وتسب وتلعن في الفيسبوك وغير ذلك؟ هذا ليس أسلوب علماء وليس أسلوب طلاب علم وليس أسلوب مسلمين وليس أسلوب مؤمنين وليس أسلوب من يرجو الاتفاق بين المسلمين والمحبة بين المسلمين. Dan tetapi kenapa kamu mengkafirkan, kamu mencaci, mencemuh dekat Facebook? Ini bukan akhlak orang muslimin, ini bukan akhlak orang mukminin, ini bukan orang yang inginkan kesepakatan dalam kalangan orang muslimin. كتابنا واحد القرآن. Kitab kita sama, iaitu Al-Quran. نبينا واحد محمد بن عبد الله. Nabi kita sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مصادرنا واحدة البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي وابو داود ومسند أحمد وكل هذه مصادرنا ومصادركم واحدة، فلماذا الخلاف؟ Sumber kita dalam mengambil hukum sama, Imam Bukhari, Muslim dan sama-sama. Kenapa sumber kita sama tapi masih lagi ada percanggahan? نحن نحترم شيوخكم Kami menghormati guru-guru ونقول kamu. شيخ الإسلام ابن تيمية Kami mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah والشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب dan Syekh Allama Muhammad bin Wahab. والشيخ ابن باز والشيخ فلان. فلماذا تقول أنتم الصوفي فلان القبوري فلان الكافر فلان المشرك فلان؟ لماذا لا تحترمون شيوخنا كما نحترم شيوخكم؟ Seperti mana kami menghormati guru-guru kamu, kenapa kamu tidak menghormati guru kami, malah mendakwa dan mentohmah dengan tohman-tohman yang tidak elok? فانظروا إلى أي السبيلين وإلى أي الطريقين أهدى سبيلا. Maka lihatlah jalan mana yang lebih bagus, yang lebih bagus untuk diikuti. أسلوب من يدعو إلى الاجتماع والمحبة Cara orang mengajak untuk kita bersama-sama dan dengan penuh kecintaan, أو أسلوب من يدعو إلى التفريق والتبريع والتشريك. atau cara orang yang mengajak untuk berpecah, untuk mensyirikkan, untuk membedahkan. ألا هل بلغت؟ Bukankah sesungguhnya aku telah menyampaikan? فليبلغ الشاهد منكم الغائب. Sesungguhnya kamu adalah yang mendengar sebagai saksi dan sampaikan yang tidak mendengar. هل عنده سؤال؟ Ada apa-apa soal lagi? بالقبول شيء سؤال. بالقبول قبال الصلاح كل حال وسلم مقام الرجال ان الله سبحانه وتعالى جعلنا اياكم متحابين في الله متآخين في الله متزاورين في الله يجمع قلوبنا على تقواه ويجعلنا ممن يخافه ويخشاه ولا يولينا وليا سواه ولا يجعلنا ممن خالف امره وعصاه يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب يسهل المطلوب يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى ويتوب يحيينا على لا اله الا الله ويميتنا على لا اله الا الله ويحشرنا في زمرة اهل لا اله الا الله يجعلنا من المؤمنين المسلمين المتبعين المكتفين للكتاب والسنه المحمديه لسيد المرسلين وحبيب رب العالمين ويحيينا على ذلك ويميتنا على ذلك ويدخلنا الجنة على ذلك ويهدي إن شاء الله أحبابنا وأصحابنا إخواننا لطريق الحق ولما اختلف فيه من السبل ما يعلم الله مصالح نيات بسر أسرار الفاتحة. Minta maaf atas terjemah yang tidak elok dan juga terpanjang waktu. كمسك الختام عليكم حبابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي وربي العباد
وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام، فلا تسقموني بطول الجفا، ومنوا بوصل ولا